Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Dan cerita kali ini berjaya membuatkan Abang kecut perut nak ceritakan daripada mula sampai habis. Abang tak tahu kenapa cerita yang betul-betul buatkan Abang rasa nak pengsan. Tengok daripada tajuk pun dah tahu kan ceritanya memang berkenaan dengan apa. Jadi Abang akan sampaikan sebaik mungkin, moga-moga menjadi iktibar dan pengajaran untuk kita semua. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia dan memberikan umur yang diberkati. Tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini. Hari ini hanya satu cerita je tapi cukup-cukup memberikan kesan, betul-betul gila kesannya pada Abang. Abang akan mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kisah kali ini disampaikan oleh seseorang yang bernama Seroja, dihantarkan kepada Abang melalui email, berlaku pada tahun 2007. Dan kisah ini dia kata menjadi titik permulaan kepada kehidupan mereka sekeluarga yang lebih baik, yang lebih baru. Pada tahun 2007, mereka sekeluarga dikejutkan dengan satu berita yang sangat tidak disangka-sangkai, iaitu abang kepada mereka sekeluarga, anak sulung kepada keluarga ni, didapati menghidapi penyakit AIDS, AIDS. Jadi berita ini menjadi satu berita yang sangat menyedihkan. Tapi kata Soraya, dia tidaklah terlalu terkejut dengan berita ini. Walaupun tetap menyedihkan, tak begitu terkejut. Kenapa? Kerana si abang ni tadi, perangainya memang selalu membuatkan mak ayah dia mengalir air mata. Daripada abang dia sekolah rendah, sampailah abang dia sekolah menengah, sampailah bekerja, ada je perangai abang dia yang membuatkan mereka sekeluarga rasa pening. Macam-macam perangai buruk dia kata yang abang dia buat, menyebabkan mak ayah selalu rasa hati termakan hati. Nak kata perangainya tak bolehlah nak disenaraikan dekat sini. Abang rasa cukuplah abang namakan sebagai perangai-perangai yang tidak baik, yang boleh membuatkan mak ayah mereka jadi sedih. Jadi pada 2007 tu, berita yang didapatkan semakin bertambah mengejutkan bila doktor bagi tahu penyakit si abang ni tadi tak boleh nak diubati. Dan memang itulah tahap umur abang dia. Cuma abang dia akan ditempatkan di hospital kerana untuk mengelakkan daripada bercampur dengan orang biasa. Dan penyakit ini boleh berjangkit melalui beberapa cara jangkitan. Nanti anak-anak boleh tanya pada mak ayah ya. Dan jangkitan-jangkitan ini takutlah nanti akan terjangkit kepada ahli keluarga. Jadi si abang ni tadi diletakkan di dalam satu ward yang khas dekat hospital itu. Lupa abang nak beritahu, cerita kali ini tidak diberitahu kat mana lokasinya, tapi kita ambil hikmah di sebaliknya. Jadi sewaktu abang ni dekat hospital, mereka sekeluarga jaga bergilir-gilir. Pada awal-awal jaga tu, si abang masih lagi boleh bercakap dalam keadaan yang baik, boleh melihat dan boleh berfikir secara waras. Tapi disebabkan kesan daripada penyakit ni dan juga ubat-ubatan yang diberikan oleh pihak hospital, keadaan abang menjadi semakin kurus dan penglihatan abang jadi semakin kabur. Ini menyebabkan setiap pergerakan abang menjadi terbatas. Disebabkan itu, abang sangat memerlukan pertolongan daripada ahli keluarga. Dan orang yang sangat terkesan dengan keadaan abang ini adalah si emak. Daripada masa menjaga, kebanyakannya dihabiskan bersama si emak. Sebagai seorang emak, walaupun anak banyak mengalirkan air matanya, tetap juga dia akan bantu walaupun anak tu jahat macam mana pun. Itulah namanya kasih sayang ibu bapa kita kan. Jadi waktu abang tu terlantar dekat hospital, berlaku beberapa perkara yang sangat menakutkan, yang sangat menjadi pertanyaan Soraya dan ahli keluarganya sehingga ke hari ini. Dan ceritanya sebenarnya panjang yang nanti abang akan ceritakan. Jadi pada satu hari itu, abang menangis tiba-tiba dalam keadaan meraung-raung dan memaki hamun semua orang yang ada dekat sekeliling, termasuk nurse dan juga doktor.
Abang seolah-olah tak dapat menerima keadaannya yang tak boleh nampak. Tapi mak dia selalu bisikkan ayat-ayat suci Al-Quran dekat telinga abang untuk abang rasa lebih tenang, lebih menerima takdir yang Allah telah aturkan untuknya. Sewaktu menjaga abang di hospital, pada satu hari berlaku sesuatu yang tidak dapat nak dijelaskan. Abang waktu tu tengah baring, waktu malam. Tiba-tiba, abang bangun daripada katil. Dia sebenarnya tak nampak. Dia bangun daripada katil dan dia memaki hamun dan menghalau-halau sesuatu yang datang. Mula-mula si emak ni yang menjaga pada waktu tu beranggapan abang ni hanya menghalau-halau lalat yang ada hinggap ke badan dia. Tapi disebabkan cara abang tu menghalau benda tu, seolah-olah benda tu sangat besar, banyak dan menakutkan. Selepas beberapa ketika, si emak tadi bisikkan ayat suci Al-Quran ke telinga abang, membuatkan abang yang tadinya dalam keadaan yang sangat huru-hara, si abang kembali tenang. Bila besok paginya dalam keadaan air mata, si emak bertanya pada si abang apa sebenarnya yang abang lakukan pada malam tadi. Pada awalnya abang tak nak bagi tahu sebab abang kata dia marah mak dia semula. Dia anggap mak dia hanya bertanya untuk tahu tapi tak boleh nak membantu. Bunyinya macam tu. Tapi selepas dipujuk beberapa kali, akhirnya si abang ni beritahu. Dalam keadaan yang marah, abang ni cakap, waktu dia dekat hospital, dia tengah tidur, banyak sangat burung gagak yang datang, yang nak patuk badan dia, dan burung gagak tu mengerumuni badan dia, seolah-olah badan ni ialah sekujur tubuh yang menjadi makanan kepada burung-burung gagak. Bila dengar penjelasan daripada abang, si emak ni menangis. Sebab si emak saksikan tak ada seekor pun burung gagak yang ada pada waktu tu. Hanyalah abang yang bangun daripada katil dan mengibas-ngibas, menghalau-halau sambil mengherdik-herdik. Keadaan sekeliling tu menjadi sangat kecoh pada waktu tu. Sejak daripada tu keadaan abang masih semakin tenat. Abang mengalami beberapa komplikasi dan juga kekejangan otot dalam beberapa ketika. Dan ada kalanya abang akan menarik salur yang diletakkan di dalam kemaluannya. Abang pun tak pasti untuk apa, tapi abang rasa untuk mengelakkan si pesakit daripada bangun dan pergi ke bilik air. Dan kalau dia pergi ke bilik air, nanti takut dia akan jatuh dan mengalami yang lagi teruklah keadaannya kan. Jadi disebabkan tu ada salur tiup yang diletakkan di kemaluan abang supaya abang tidak bergerak ke mana-mana dan terus akan membuang air kecil di situ. Tapi abang selalu tarik salur tu menyebabkan darah memancut-mancut keluar. Sambil-sambil abang memaki orang sekeliling. Abang bertindak seolah-olah dia tak ingat apa yang dia cakap. Yang diingat adalah dia memaki, dia nak teruskan hidup dan dia harap cepatlah penyakit dia pergi daripada dia supaya dia boleh menjalankan aktiviti-aktiviti luar biasa. Jadi itu adalah satu bahagian yang pertama. Nanti abang sambung untuk bahagian yang kedua. Dalam masa beberapa hari je keadaan abang jadi semakin teruk, kulit abang menjadi semakin hitam dan abang dalam keadaan yang sangat kurus. Dalam keadaan yang terlantar macam tu pun abang tak lupa, bukan tak lupa, ayat abang macam salah. Abang terus memaki hamun doktor yang ada. Dan dia bukan maki hamun biasa, dicarutnya doktor dengan kata-kata yang sangat lucah. Yang lebih menakutkan lagi sewaktu mereka semua menjaga abang, iaitu setiap kali nurse atau doktor yang datang untuk cek abang, terutama nurse atau doktor yang perempuan, abang akan selak seluarnya dan abang akan buat sesuatu tindakan. Abang tak payah cakap tapi korang semua faham abang akan cabut seluar dia dan buat satu tindakan yang sangat memalukan. Walaupun pada waktu tu dekat sebelah abang ada mak dia dan mak dia cuba untuk tenangkan abang supaya abang tidak bertindak sebegitu teruk, tapi abang menolak mak dia. Dalam keadaan yang kurus tu, abang menolak mak dia ke tepi dan abang buat benda kelucahan tu depan nurse terutamanya dan depan doktor. Itu menyebabkan si emak tadi menitis air mata. Tengok keadaan anak yang dilahirkan tapi bertindak seperti sesuatu yang di luar jangkaan.
Itu sangat-sangat menyedihkan kalau mak bapak pandang macam tu. Jadi setiap kali abang akan buat tindakan sebegitu, setiap kali tu mak akan cuba untuk menghalang. Tapi setiap kali mak akan gagal. Kalau tak pun mak yang jaga, adik-beradik yang lain jaga pun tetap akan gagal. Dan pada masa yang sama, abang tetap juga dengan tindakannya, dia suka mencabutkan salur kencing yang diletakkan di kemaluannya dan darah akan melambat-lambat keluar. Dan pada waktu tu dia akan mencarut sekali lagi, memaki hormon dengan makian-makian yang sangat tidak terduga kepada doktor dan nurse yang bertugas. Orang kiri dengan kanan yang ada di kawasan ward itu pun habis menjadi bahan kutukan dia, bahan herdikan dia. Dan yang lebih menakutkan lagi, abang sentiasa mengucapkan kata-kata lucah seolah-olah dia sangat, abang nak cakap pun macam bersalah, tapi berdasarkan kepada email. Dan dia bercakap perkataan-perkataan yang sangat bergairah. Seolah-olah dia gairah di atas katil. Setiap kali dia melihat nurse-nurse yang datang dan dia akan cuba untuk dapatkan peluang melucah dengan nurse-nurse tu. Jadi anak-anak, abang minta maaf sekali lagi, mak bapak tolong terangkan. Walaupun ini adalah untuk pengajaran untuk kita semua. Keadaan abang semakin teruk sampaikan ada sampai satu tahap bila di akhir hayat abang, mak dah tak sanggup lagi nak jaga abang dan tugas menjaga abang tu akan diserahkan kepada adik-beradik Soraya dan adik-beradik yang lain. Setiap kali mak balik daripada hospital, mak akan menangis-nangis bercerita dengan Soraya dan adik-beradik macam mana keadaan abang. Mak sentiasa panjatkan doa, moga-moga abang sentiasa dalam keadaan yang tenang. Setiap kali abang bertindak luar biasa, bertindak dalam keadaan yang tidak sedar macam tu, mak cepat-cepat akan tiupkan ayat-ayat suci Al-Quran di ubun-ubun abang dan juga di telinga abang supaya abang bertindak waras semula. Tapi kebanyakan daripada masa, alhamdulillah berjaya. Abang akan tenang setiap kali diperlakukan seperti itu. Dan sejak daripada mak dah tak larat nak jaga abang dekat hospital, tugas menjaga abang diserahkan kepada Soraya. Soraya kata pada waktu tu dia memang betul-betul stres. Sebabnya dia sebagai seorang perempuan, dia kata setiap kali abang dia bertindak lucah, dia sendiri rasa malu. Dia tak tahu nak buat macam mana. Yang ada, dia menangis je. Dan berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah mengampunkan dosa abang-abang, mengampunkan dosa abangnya. Dia cuba untuk bertindak waras dan ada beberapa orang nurse dan juga doktor marah-marah pada Soraya kerana Soraya gagal membendung keadaan abang dia yang bertindak berlucah macam tu. Dia kata, mengikut kata seorang nurse, tak pernah lagi terjadi peristiwa seperti ini dekat hospital tu. Dan abanglah salah satu-satunya yang bertindak sangat luar biasa yang menyebabkan nurse-nurse dan doktor-doktor perempuan yang bertugas rasa tidak selesa setiap kali nak merawat abang. Tapi tindakan abang tak pernah juga baik. Maksudnya keadaan dia tak pernah juga perangainya baik. Tetap juga melucah, tetap juga bergairah setiap kali terserempak dengan nurse-nurse perempuan. Pada satu pagi, yang pagi ni adalah tugas Soraya untuk menjaga si abang. Yang malam tadi yang jaganya adalah mak dia. Balik daripada hospital, mak ceritakan sekali lagi yang keadaan abang sangat lemah, tapi dia akan menjadi segar bugar dan bersemangat setiap kali terserempak dengan nurse perempuan dan dia terus akan melucah dan buat benda-benda yang tak senonoh. Jadi pada pagi itu giliran Soraya untuk jaga abang. Soraya sebenarnya agak gemetar. Tak tahulah kenapa. Dia kata pada hari itu keadaan dia rasa macam seperti akan berlaku sesuatu yang tidak wajar. Bukan tidak wajar, sesuatu yang perlu diterima tapi perlu kekuatan dalamnya sangat kuat. Ujiannya akan sangat besar. Itu yang dirasai oleh Soraya. Dalam dia berjalan kaki menuju ke katil abang dia pun sampai dekat ward, berjalan kaki. Tiba-tiba dia rasa keadaan dia semakin lama, langkahnya semakin berat. Seperti dia nak melihat sesuatu yang sangat pelik dan menerima perkabaran yang sangat menakutkan. Sewaktu dia masuk dekat dalam ward tempat abang dia ditempatkan, dia nampak beberapa orang nurse dan doktor berlari-lari ke mundar-mandir di kawasan ward. Dalam hatinya terdetik, adakah berlaku sesuatu pada si abang? Dan pada waktu tu, Soraya berlari anak ke kawasan tempat abang dia dibaringkan dan masih lagi kawasan tu ditutup dengan kain.
tidak dibenarkan untuk Soraya masuk, hanya boleh memerhatikannya daripada luar. Di dalam tempat tu, di katil abang hanya ada beberapa orang nurse dan juga doktor untuk menguruskan supaya abang dapat dibuat sesuatu lah. Barulah Soraya perasan abang dia berada di ambang sakaratul maut. Abang dia dalam keadaan yang menjerit, dalam keadaan yang memaki hamun, dan pada waktu tu Soraya hanya mampu menangis dan berdoa. Sedang Soraya berdoa kepada Allah Ta'ala supaya dipermudahkan segala urusan abang, tiba-tiba nurse dan doktor yang ada dekat situ semuanya menjerit. Dan ada percikan darah di kawasan langsir yang menutupi kawasan tempat abang dibaringkan. Pada waktu tu Soraya tak dapat nak teka apa yang terjadi. Dan Soraya membiarkan doktor dengan nurse tu untuk menyelesaikan tugas mereka. Soraya hanya memerhatikan dari jauh dan menangis. Selepas beberapa ketika, nurse keluar daripada tempat abang dibaringkan. Nurse bagi tahu, rasa abang nurse. Nurse bagi tahu si abang sudah pun meninggal dunia dan keadaannya sangat mengerikan. Kalau Soraya tak berani nak tengok, kata nurse, jangan tengok, biar kami yang uruskan. Tapi sebagai seorang adik, tetap juga nak tengok keadaan abang dia. Walaupun dia tahu abang dia sudah tidak bernyawa, tapi tetap juga sebagai kasih sayang daripada seorang adik kan. Bila Soraya selak langsir, Soraya nampak sekujur tubuh abang dia yang ditutupi dengan kain putih. Tapi yang lebih menakutkan lagi, kain putih tu dipenuhi dengan darah. Dengan kata lain, seluruh tubuh abang diseliputi dengan darah yang melempah-lempah. Waktu tu Soraya terjatuh, terduduk. Tak tahu macam mana nak menggambarkan perasaannya. Kenapa keadaan abangnya sangat menakutkan? Kenapa mana datangnya darah yang banyak-banyak tu? Soraya dapatkan nurse yang bertugas pada waktu tu dengan keadaan yang menangis. Ditanyakan pada nurse, macam mana abang dia boleh dipenuhi dengan darah sedangkan abang dia memang sangat kurus kering? Nurse kata, sewaktu abang dia di ambang sakaratul maut, tiba-tiba kekuatan yang abang dia dapat tak tahu daripada mana, sekali lagi abang dia mencabut tiup yang ada di dalam kemaluannya dan keluar darah memancut-mancut, membasahi tubuhnya dan terpercik ke langsir-langsir, tabir-tabir yang menutupi kawasan itu. Dan yang lebih menakutkan lagi, selepas abang dia menghembuskan nafas yang terakhir, darah tu tetap juga keluar membasahi keseluruhan badannya. Dan bila ditutupi mayatnya, darah tu melekat pada kain yang menutup mayat. Disebabkan itu, bila Soraya selak langsir, Soraya nampak sekujur tubuh abang dia memang diseliputi dengan mayat, dengan kain putih, dengan selimut putih, tapi penuh dengan darah yang berkecamuk dekat atas badan dia. Waktu tu, hanya yang ingat di fikiran Soraya adalah cepat-cepat beritahu ahli keluarga yang lain untuk diuruskan jenazah, untuk dibuat apa-apa yang perlu. Sewaktu Soraya telefon, yang menjawab telefon adalah si emak dan Soraya beritahu keadaan abang sudah pun dijemput ilahi. Mak meraung kesedihan sebagai anak yang sulung. Dia rasa ia satu kehilangan yang sangat besar bagi seorang ibu kan, bila dia lihat anak yang dilahirkan dan pergi meninggalkannya walaupun anak dia tu berpenyakit. Jenazah abang tidak dibawa ke rumah untuk diuruskan. Pihak hospital yang uruskan semuanya. Tapi pihak keluarga dibenarkan untuk bersama-sama dalam proses menguruskan jenazah abang. Sewaktu abang dimandikan, mengikut kata adik Surayang yang lelaki, jenazah abang mengeluarkan satu bau yang sangat busuk yang datangnya daripada kemaluannya. Dan keadaan abang seperti di awalnya, darah tetap juga keluar daripada kemaluannya dan dari situlah datangnya sumber bau busuk tu. Cepat-cepat pihak hospital buat apa yang perlu untuk mengelakkan daripada darah sentiasa keluar dan untuk mengelakkan daripada bau busuk tersebar yang boleh menyebabkan fitnah. Keadaan abang sangat menyedihkan bila darah yang keluar dengan bau busuk disertai dengan beberapa tumpukan-tumpukan yang tidak tahu apa sebenarnya, berwarna kehitaman.
Sewaktu mengkafankan jenazah abang, berlaku lagi satu peristiwa yang sangat susah nak dijelaskan. Kain kafan abang tidak cukup walaupun sudah digunakan sampai berela-ela panjangnya. Tetap juga tak dapat nak membaluti keseluruhan tubuh abang dan terpaksa digunakan kain yang disambung-sambungkan. Tutup bahagian atas, bawah terbuka, tutup bahagian bawah, atas terbuka. Begitulah keadaannya. Jadi terpaksalah kain tu ditampung-tampung supaya dapat menutup keseluruhan badan jenazah. Selepas habis dikafankan pada hari yang sama juga, abang tak dibawa balik ke rumah, tapi abang dibawa ke tanah perkuburan. Sampai dekat tanah perkuburan, tiba-tiba terjadi satu lagi peristiwa yang sangat menyedihkan bila jenazah abang tidak berjaya diturunkan di liang lahat kerana jenazahnya memanjang. Beberapa kali mereka cuba untuk membesarkan lubang kubur tapi tidak berjaya juga memuatkan jenazah abang. Mereka berbincang akhirnya untuk memasukkan jenazah abang secara paksa. Kerana kalau dibesarkan lagi kubur yang sedia ada, dia akan mengganggu kubur-kubur yang lain di kawasan itu. Silap-silap hari bulan, tergali kubur jiran sebelah. Maksudnya jiran kubur lah. Jadi pada waktu tu mereka terpaksa memaksa jenazah abang untuk dimasukkan juga kerana hari dah semakin petang. Sewaktu memasukkan jenazah dalam liang lahat, kedengaran beberapa tulang abang patah. Memang bunyi patahnya tulang tu mengikut kata Suraya, sampai sekarang dia tak boleh hilang walaupun dah lebih daripada 10 tahun. Bunyi itu tetap juga kekal dalam kepalanya. Selepas mematahkan beberapa bahagian tulang abang, akhirnya barulah berjaya jenazah abang dimasukkan dalam liang lahat dan dikimbuskan. Sewaktu talqin dibaca, tiba-tiba semua jemaah dikejutkan dengan bunyi yang sangat luar biasa peliknya. Datang daripada mana, mereka semua tak tahu. Rupanya bunyi itu datang daripada bunyi-bunyi lalat yang berwarna hijau datang ke kubur abang, mengerumuni kubur abang dan mengganggu proses orang baca talqin. Pada waktu tu, air mata memang tak boleh nak cakap. Sentiasa menjadi basah, menjadikan baju-baju Soraya sekeluarga basah, terutama si emak dan adik-beradik. Ayah mereka tak berani nak cakap apa-apa lagi, tak boleh nak cakap apa-apa lagi, terima keadaan seadanya. Dalam keadaan penuh dengan lalat yang berwarna hijau, mereka teruskan bacaan talqin dan doa-doa untuk dihadiahkan kepada abang. Sewaktu talqin habis dibacakan, tiba-tiba Soraya teringat semula dengan satu ayat yang abang keluarkan sewaktu dia masih lagi hidup, sewaktu Soraya jaga dia dekat hospital. Kalau aku mati, aku akan kembali. Pada waktu tu bila Soraya dengar apa yang abang ucapkan dan ingat semula, seluruh badan Soraya yang masih lagi ada di tepi kubur abang rasa meremang. Dia rasa sesuatu yang buruk akan berlaku. Tak dapat nak dijelaskan, tetapi dia yakin itu adalah dugaan yang perlu dihadapi oleh Soraya sekeluarga. Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Nanti ada juga yang bertanya, bang, mana hantunya? Hantunya adalah sambungan daripada cerita ni. Tapi cerita ni, si tuan cerita, Soraya hantarkan kepada abang. Dia kata dia tak boleh hantarkan semua cerita. Dia suruh abang ceritakan cerita ni dulu, lepas tu barulah dia hantar sambungan daripada cerita ni. Jadi mungkin sambungannya agak lambat sikit, kita simpan cerita ni dulu. Walaupun cerita ni belum tamat, tapi sudah cukup membuatkan abang rasa insaf dalam banyak kutuk orang. Bergibah lagi. Aduh, rasa kecut perut. Mula-mula dah macam malas nak cerita, tapi fikir-fikir balik untuk kebaikan kita semua ceritalah. Itulah kan, janganlah buat jahat. Lagi satu, janganlah buatkan mak ayah kita mengalir air mata kan.
untuk mengelakkan daripada benda-benda buruk yang macam ni berlaku lah kan. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, macam biasa abang akan sampaikan beberapa ucapan. Cuma abang minta maaf sangat-sangat, nama-nama yang abang sampaikan ucapan ni abang sandingkan dengan cerita yang maha menakutkan ni. Abang minta maaf ya, tapi abang akan sampaikan, moga-moga menjadi kenangan. Ucapan yang pertama sebenarnya ucapan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan buat Encik Muhammad Hamidi dengan Puan Marina, yang mana anniversary perkahwinan mereka jatuh pada 25 hari bulan 11, genap umur 16 genap perkahwinan mereka 16 tahun. Jadi mereka berdua minta kita semua doakan semoga dimurahkan rezeki, diberikan perkahwinan yang bahagia hingga ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang kedua datangnya daripada Puan Hayati Abdul Syukur. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat anaknya yang bernama Nur Izani Hazikah, yang mana hari jadinya jatuh pada 1 hari bulan 12 akan datang, kalau tak silap abang, Jumaat ni. Genaplah umur anaknya 20 tahun. Jadi buat Nur Izani daripada bondanya, semoga menjadi insan yang cemerlang, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan dunia dan di akhirat, menjadi anak yang solehah. Ucapan yang seterusnya juga datang daripada Puan Hayati Abdul Syukur. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat kekasih hatinya, iaitu Muhammad Hanafi, suami dia lah, yang mana hari jadinya jatuh pada 24 hari bulan 12, genap umur 36 tahun, dengan ucapan terima kasih menjadi seorang suami yang penyayang, seorang suami yang sentiasa ada di samping keluarga sewaktu susah dan senang, dan menjadi seorang suami yang sangat hebat. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Ucapan yang ketiga daripada pihak JSPL, abang ucapkan selamat hari jadi buat Nazru Haidah, yang mana hari jadinya jatuh pada 7 hari bulan 11 yang hari tu. Jadi daripada abang ucapkan selamat hari jadi, semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, abang ucapkan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan buat Encik Hafiz dan juga isterinya Nasitah Sani, yang mana tarikh perkahwinan mereka jatuhnya pada 28 hari bulan 11, 15 tahun yang lepas. Jadi kita semua diminta, kita semua doakan semoga perkahwinan mereka kekal bahagia hingga ke syurga dan sentiasa dalam rahmat dan keberkatan Allah Ta'ala. Dan kalau nak tahu, sebenarnya Encik Hafiz ni adalah kawan abang masa sekolah rendah, darjah 1, darjah 2 dulu. Dia terjumpa abang bila dia tengok abang punya YouTube ni, macam kenal ni, aku macam kenal, nama ni macam pelik, nama abang yang sebenar kan pelik kan. Bukanlah pelik, jarang-jarang jumpa. Ni macam kenal ni. Bila dia kontak abang, dia mesej abang dekat komen, betul abang pun ingat dia, sebabnya tak ramai abang ada kawan yang darah campur. Dia ni ada darah campur dengan Cina. Kalau tak silap abang, nama sebenarnya adalah Muhammad Hafiz Wong, kalau tak silap lah, Hafiz Wong kalau tak silap. Jadi dia minta abang ucapkan selamat ulang tahun perkahwinan. Dia minta semua kita doakan semoga perkahwinannya kekal bahagia hingga ke syurga. Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita kali ini. Pada yang memberikan cerita Soraya, abang dah ceritakan cerita yang Soraya minta abang sampaikan. Pengalaman Soraya sekeluarga bersama dengan si abang yang mempunyai penyakit AIDS. Dan seperti yang dijanjikan, Soraya pun perlulah menepati janji. Apakah sambungannya? Sebab sambungannya lah baru cerita hantunya. Tapi dia kata, bang cerita dulu bang yang ni. Kalau tidak, saya tak nak ceritakan sambungannya. Nanti sambungkan. Nanti abang akan ceritakan. Kita simpan cerita ni dulu. Hingga berjumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.